Pagi hari segala sedosa. Assalamualaikum, apa khabar Malaysia hari ini? Seperti biasalah, saya menemani kembali semula lepas seminggu tak ada, menghilang. Seminggu menghilang. Oh, tak nampak lah. Tak nampak. Patutlah. Baik, pagi ini banyak cerita-cerita menarik kami akan kongsikan dan dalam masa sama juga saya ni nak mengajaklah sedikit kan kalau kita ni masih lagi ingat kita belum lagi hilang daripada pandemik COVID-19 bagi mereka yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak. Masih lagi ada ruang sebab saya pun baru sempat 2 minggu lepas. Dos penggalak yang kedua? Yang kedua saya ambil kerana kesedaran sebab kita ni banyak keluar jumpa dengan orang, kita ambillah satu tindakan untuk melindungi diri, lebih extravaganza sikit. Ya, bagus. Saya belum berkesempatan untuk dapatkan dos penggalak yang kedua. Kalau ada peluang dan masa, tolonglah dapatkan dos penggalak. Okey. Baiklah, hari ini kita bersiaran untuk apa khabar Malaysia untuk edisi hari sekejap je dah hari Rabu 5 Oktober 2022. Suka saya ingatkan tari-tari penting ni, manalah tahulah kod-kod lah kan, ada orang mudah terlupa date kerana busy dan kekangan masa kan. Tari-tari kadang-kadang walaupun kita agak simple tapi rasanya ianya agak penting. Mungkin kita ingatkan kembali tarikh kelahiran kita ataupun kelahiran ulang seseorang ataupun ulang tahun perkahwinan ke kan. Itulah kelebihan wanita ni. Dia bab tarikh ni memang akan mengingat sebanyak mungkin. Kalau kita lelaki ni dah sikit kan. Tak apa, kita faham ya. Okey, apa pun kalaulah sambut hari lahir hari ni ataupun ulang tahun perkahwinan, setidaknya kita bagilah wish ataupun ucapan kepada orang tersayang ataupun keluarga tercinta ataupun orang terdekat kita. Semoga dipanjang umur, dimurahkan rezeki dan insya-Allah apa jua yang dihajati dan impikan akan termakbul tercapai. Insya-Allah. Dan kita semak terus kepada laman portal kita di bernama.com. Ini sudah sedia maklum betapa semangat yang dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa taraf dengan bahasa lain di dunia. Ini satu usaha yang cukup murni dilakukan oleh Perdana Menteri dan menariknya di pentas antarabangsa dalam persidangan PBB baru-baru ini di New York sendiri. Yang Amat Perdana Menteri juga menggunakan bahasa Melayu sebagai medium untuk menyuarakan hasrat, keinginan negara kita dan juga harapan kita dalam isu-isu semasa di peringkat global. Dan dalam masa yang sama juga kata Perdana Menteri sendiri bahawasanya pengalaman beliau semasa menghadiri pelbagai persidangan antarabangsa dan perbincangan negara dua hal juga, kebanyakannya pemimpin sebenarnya lebih memilih untuk bercakap menggunakan bahasa mereka. Ini realitinya. Janganlah malu-malu. Kalau kita ni malu cakap, kalau boleh kita juga menggunakan bahasa ini bagus, betul. Tetapi janganlah kita lupa bahawa kita sudah ada satu bahasa yang dahulunya amat dikenali sebagai lingua franca dan kita kembalikanlah semula bahasa Melayu kehebatan dan juga keagungan bahasa kita ini dijadikan sebagai bahasa ilmu dan juga pengetahuan. Kembalikan, memartabatkan kembali bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, kita beralih ke cerita yang seterusnya. Mungkin memberi petanda awal ataupun kita tak pasti lagi. SPR panjangkan berita semakin hangat sejak 2-3 hari ini. SPR panjangkan tempoh pengundian PRU ke-15 selama sejam dan seperti yang kita tahu dan kita dah tahu pun semalam ada berita tentang ini, tempoh masa pengundian pada pilihan raya umum ke-15 akan dipanjangkan selama sejam bagi Semenanjung dan Sabah serta Sarawak. Seperti yang kita tahu, sebelum ini bermula pukul 8 pagi sehingga tutupnya pukul 5 petang. Tapi kali ini berakhir pukul 6 petang. Sementara bagi di sebelah Sabah dan Sarawak bermula 7.30 pagi hingga pukul 5.30 petang. Ini satu usaha yang murni dilakukan dan menarik juga kerana akan ada saluran khusus kepada pengundi 60 tahun ke atas dan juga orang kurang upaya ataupun OKU. Kerana saya kira ni satu memang sangat logik lah kerana pertambahan pengundi berlaku lebih kurang dalam 58 juta pengundi undi 18, undi automatik, menjadikan lebih kurang dalam 21.1 juta pengundi akan menjalankan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya umum ke-15 nanti bila mana ada pertambahan masa dan kalau boleh ada lagi saluran ditambah. Kalau tidak, lama nak menunggu queue tu. Betul. Dan kita fahamlah kalau bila berlangsungnya pengundian biasanya akan berlangsung pada hujung minggu, Sabtu ataupun Ahad. Orang kita ni bila hujung minggu pelbagai perancangan direncanakan. Jadi ini salah satu inisiatif untuk memberi orang kata masa sedikit kepada pengundi-pengundi untuk keluar membuang undi nanti. Adakah ini memberi tanda, memang nampaklah tanda awal itu tanda sudah awal. Ada kan. Tapi saya kalau bolehlah saluran itu ditambah lagi. Khususnya bagi saluran bawah 40 tahun kerana lebih kurang 58% pengundi bawah 40 tahun akan mengeluar undi, membuang undi mereka dan kalau boleh kita tak naklah lama sangat waktu panjang. Sebab kadang-kadang saya tengok sebab saya sempat sebelum ni dalam pilihan raya sebelum ni
lama sangat mereka tunggu, ada yang ni berputus asa balik terus. Balik rugi. terus kan, dah malas nak pergi. Rugi. Betul, rugi. Okey, apa pun apa yang kita harapkan, walaupun orang kata sedikit gambaran yang mana PRU ke-15 semakin menghampiri kita, tapi tak apa, kata Perdana Menteri kita juga, walaupun apa yang berlaku sekalipun, pelaksanaan itu akan dijalankan tidak lama lagi. Kita tak tahu bulan 11 ke, bulan 12 ke, ataupun tahun hadapan. Yang penting kita bersiap sedialah untuk mengundi. Okay? Turaikan tanggungjawab masing-masing, kerana itu adalah hak dan juga tanggungjawab yang dibebankan kepada kita selaku warga negara Malaysia yang diberikan peluang untuk memilih siapakah kerajaan yang akan memerintah bagi negara kita sendiri. Itu saja saya kira di portal bernama.com. Banyak lagi berita-berita menarik boleh diraih melalui portal bernama.com, dan selepas ini kita nak terus bersama dengan rakan tugas dari berita-berita, tapi sebelum itu seperti biasa semak cuaca. Takut-takut hujan saja. Apa cerita Map Malaysia hari ini? Silakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Untuk waktu ini kita teruskan dengan laporan utama berita. Bacaan kali kedua rang undang-undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata ia dapat dibentangkan setelah dipersetujui Jawatankuasa Pilihan Khas JPK Parlimen. Jika mengikut aturan mesyuarat, beliau yakin RUU itu boleh diluluskan. Bagaimanapun, katanya mengikut prosedur sekiranya Parlimen dibubarkan dan belum ke peringkat Dewan Negara, maka RUU tersebut perlu dibentangkan semula oleh kerajaan baharu. Saya harap diluluskan kali ini, tapi kalau katalah kita luluskan hari Khamis nanti, and then Parlimen bubar. Ini semua spekulasi lah. Dan sia-sia saja kita buat kerja. Sebab dia tak boleh nak dibawa ke Dewan Negara, nak kena bentang semula. So, but whatever it is, apa pun akan jadi, saya rasa puas hati sebab kita dah sampai tahap penyata daripada Jawatankuasa Pilihan Khas akan dibentangkan. Jadi, ini boleh menjadi rujukan kepada kerajaan akan datang. Bahawa semua dah setuju ni, bawa sajalah sebab all the hard work has been done already. Bacaan kali pertama RUU itu pada 27 Julai dan Dewan Rakyat pada 2 Ogos bersetuju supaya ia dirujuk kepada JPK Parlimen untuk diteliti serta membuat syur penambahbaikan sebelum bacaan kedua. 5 warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di Laos berjaya diselamatkan dan dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah memaklumkan kesemua mereka akan diserahkan kepada polis di Raja Malaysia untuk membantu proses siasatan sewajarnya. Wisma Putra turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Laos atas kerjasama serta komitmen diberikan untuk menangani sindiket jenayah ini dan melancarkan urusan penghantaran balik ke semua mangsa. Beliau turut menasihati rakyat di negara ini untuk sentiasa waspada menerima tawaran kerja di luar negara, terutama yang menjanjikan bayaran gaji tinggi tanpa memerlukan kelayakan setimpal. Setakat ini, seramai 261 orang mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan telah diselamatkan dari Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand. 176 daripada mereka sudah dihantar pulang ke Malaysia, manakala baki 85 lagi masih berada dalam depo tahanan sementara menunggu proses penghantaran pulang.
Perbincangan meja bulat bagi mengatasi mekanisme bagi mencari mekanisme terbaik untuk memudahkan pengurusan harta pusaka di Malaysia mencapai kesepakatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui bahagian penyelidikan bersama beberapa agensi bertanggungjawab mendapat 7 hingga 8 resolusi bagi mengatasi masalah itu. Datuk Idris berkata sikap tidak mengendahkan pengurusan harta pusaka Simati antara punca banyak harta pusaka tidak dituntut. Katanya masalah kesukaran dalam membuat tuntutan harta pusaka kerana perlu melalui proses yang panjang melibatkan pelbagai agensi berlainan turut menjadi punca tuntutan sukar diselesaikan. Pada hari ini kita daripada peserta-pesertanya adalah memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk kita melihat, dan memang kita nampak hari ini ada satu problem statement yang telah ada di dalam RTD tadi, dan ada resolusi-resolusi yang telah pun kita gagaskan untuk kita akan follow up. InsyaAllah JAKIM akan jadi sekretariat untuk kita kolaborasi dengan beberapa agensi-agensi lain bagi mempermudahkan urusan untuk memperkasakan pengurusan harta pusaka orang-orang Islam di negara kita. Beliau ditemui pada perbincangan meja bulat ke arah memperkasa pengurusan harta pusaka di Malaysia di Bangi pada Selasa. Sementara itu, menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Naim Mokhtar, perbincangan itu bersetuju supaya pengurusan faraid yang melibatkan orang Islam ini diwujudkan satu agensi yang berpusat atau one-stop center. Tujuan RTD tadi ialah untuk mencari jalan bagaimana nak mengurus dengan lebih berkesan harta pusaka yang melibatkan orang Islam tadi itu. So, jadi itu yang saya sebut tadi itu, antara finding resolusi yang paling penting ialah ke arah mewujudkan apa yang disebut sebagai one stop agency. Sekian daripada saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita Teguh bersama keluarga Malaysia. Salam hormat. Assalamualaikum. Tapi lagi 10 minit lah dia kata, sebab patutnya Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersua kembali di Apa Khabar Malaysia bersama saya Cedi dan juga Dinia Ashraf pagi ini. Okey, kita nak berkongsi kali ini mengenai sambutan bulan pendaftaran negara. Jarang-jarang kita dengar sambutan. Mungkin kita tak terdedah dengan program-program ataupun tetapi mereka ada setiap tahun sebenarnya. Dan menariknya kita akan bersama dengan individu di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, iaitu Tuan Saiful Yazan bin Alwi, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Bahagian Operasi. Terima kasih bersama dengan kami. Saya start dari masuk saya nampak ini dulu. Sebab saya tengok ni macam ada nampak gambar-gambar yang koleksi lama. Apa kaitannya dengan Jabatan Pendaftaran Negara ni? Menarik, suatu perkara istimewa, mungkin ramai tak tahu ni. Tapi saya sempatlah, saya ada. Saya cakap saya ada. Itu yang saya berjaya mendapatkan dia dahulu. Hari ini. Okey, sebagai permulaan mungkin kita boleh tanya dengan Tuan sendiri, mungkin boleh Tuan kongsikan bersama sedikit latar belakang mengenai sambutan Hari Pendaftaran Negara untuk kali ini yang keberapa kali diadakan? Terima kasih pada mula saya ucap terima kasih pada bernama kerana menjemput memberi peluang kepada JPN untuk mempromosikan Hari Pendaftaran Negara ni. Kita sambut Hari Pendaftaran Negara ni pada bermula tahun 2012. Sebagai meraihkan komitmen, to refresh komitmen kita terhadap seluruh rakyat tentang fungsi dan peranan Jabatan Pendaftaran Negara dalam memberi perkhidmatan pendaftaran, pengenalan diri seluruh rakyat. Dan kita tahu rakyat kita ni daripada mula lahir sampai dia meninggal, dia akan datang ke JPN. Kecuali orang yang meninggal tak datanglah. Wakil dia datang untuk memaklumkan kematian. So the whole process, umur 12 tahun buat IC adalah melibatkan JPN. So to refresh the commitment JPN, kita sambut Hari Pendaftaran ini bermula tahun 2012 sebagai penanda aras penubuhan kita pada di tahun 1948. Bermula dengan dokumen yang pengenalan tertua yang kita simpan tu tahun 1896, still with us. So dengan tema tahun ini adalah
keluarga Malaysia, identiti kekal terpelihara. Tema dia tu pun dengar. Ini satu komitmen cukup besar dilakukan dan bersama dengan Jabatan Pendaftaran Negara ni. Sebab kerana Jabatan Pendaftaran Negara lah kita dapat pengesahan kita ni warga negara. Dan kita boleh menikmati hak-hak kita sebagai warga negara, antaranya mengundi lah seperti dari awal tadi kita sebut. Dan kita bincangkan, dan untuk HPN tahun ni pengisiannya bagaimana? Kepada rakyat, kita banyak pengisian, antaranya melibatkan staf sendiri, tetapi saya nak promosi hari ini kepada orang ramai. Antara yang kita war-warkan atau kita promosikan ialah kita beri diskaun 50% kepada mereka yang kehilangan kad pengenalan. Macam untuk makluman, kehilangan kali pertama RM100, dendanya kali kedua RM300, kali ketiga RM1,000. Tapi kita bagi diskaun untuk dua ni lah, kali pertama, kali kedua. 50% pada 17 Oktober. Satu hari je. Satu hari je. Sempena kita hari perasmian majlis oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, Datuk Abzal Zainuddin. Yang tadi tu dapat diskaun itu hanya kalau dibuat di Putrajaya sahaja ataupun di Putrajaya, dan dia juga di ibu negeri di seluruh negara. Maknanya kalau kes contohnya lah kita punya kad pengenalan kan rosak ke, kita nak tukar yang baru, macam mana dapat juga diskaun? Tak ada. Murah je tu, RM10 je. Okey. Ini kalau hilang bayarlah. Ini kalau hilang. 100 dengan 300 separuh. So, maksudnya tinggal 50 dengan 150. Mungkin boleh kongsikan sama antara pengisian lain yang telah pun disusun. Dan selain daripada itu, kita juga ada satu pameran kita buat, pameran tunjuk dokumentasi yang lama-lama dulu. Mungkin ramai yang pengkaji-pengkaji berminat. Dan juga untuk orang ramai yang nak melihat mak kilau sebenar. Kita ada gambar dia yang sebenar. Memang sama lebih kurang macam hero yang betul berlakon tu. Macam Adi Putra, ira-ira sikit. Boleh datang untuk melihat keadaan sebenar. Kat sini tak ada Tak ada. Alamak, tak dapat. Eksklusif lah. Eksklusif. Kita pergi tengok. Itu sahaja. Di Putrajaya sahaja. Di Putrajaya sahaja. Dan juga kita sambut sebulan, dah bermula 1 Oktober itu sampailah ke hujung bulan ni. Boleh datang ke JPN. Yang ketiganya gambar ni yang kita ada di hadapan. Ni kena cerita lebih sikit ni. Itu gambar saya tu. Gambar saya. Tuan sendiri punya. Tak apa handsome lah sikit kan. Gambar saya umur 12 tahun, umur 18 ketika tukar kad pengenalan yang 18 tahun, dan gambar terkini. So 3 foto tu. Atau orang ramai juga boleh melihat gambar keluarga. Dan saya ada gambar keluarga saya situ. Saya dan isteri saya. Saya dan isteri saya dan anak-anak saya. Semua gambar kami 12 tahun. Itu dia, foto Ini special, foto kenangan anda yang ada. Saya ada yang ni, yang bersama dengan keluarga ni. Alhamdulillah sebab pernah berjaya. Ada. Kita pun melalui kaedah yang sama lah, prosedur yang sama hadir ke JPN. Orang ramai yang berminat boleh masuk ke portal dan memohon melalui portal. Kerana ambil masa sikit lah kita nak cari dalam rekod gambar-gambar tu. Ada kena bayaran dikenakan tak? Ada sedikit bayaran yang signifikan. Mampu bayar lah. Bukan senang kan nak dapatkan koleksi dalam Ini kenangan. Once in lifetime. Itu dia. Sini kita boleh saksikan sikit cara-cara ataupun kaedah bagaimana untuk mendapatkan memohon. Saya kira ni setiap rumah perlu ada lah kalau boleh. Kalau dapat, tambahlah nanti kerja. Tapi jangan telefon nombor tertera ataupun boleh scan kod dekat situ untuk dapatkan maklumat lanjut. Ini memang tak tidur malam kalau telefon ni. Ataupun di portal JPN sendiri untuk dapatkan. Sila lawat portal kita dan memohon melalui online. Dalam masa sama juga memandangkan ia lebih kurang sebulan ini. Sambutan itu bagaimana setakat ini? Alhamdulillah kita bermula dengan program Mekar. Kita ada program Menyemai Kasih Rakyat. Satu signature program JPN. Yang mana kita turun ke Padang membantu orang yang tidak dapat datang ke pejabat. Pedalaman, orang OKU, orang yang terlantar, yang memerlukan perkhidmatan kad pengenalan tapi tak dapat datang, so kita pergi. So kita panggil program ni program Menyemai Kasih Rakyat. Untuk bulan 10 ni, sempena bulan pendaftaran negara, kita dah target 50 program Mekar ni kita turun Padang, dan bermula dengan 1 Oktober hari itu di Pulau Banggi, Kudat, Sabah. Di mana Yang Berhormat Menteri sendiri turun di pulau itu untuk membantu masyarakat itu untuk membuat dokumen pengenalan. Khasnya sijil lahir lah. Kalau sijil lahir seperti orang ramai sedia maklum, 60 hari, lebih daripada itu dah kira daftar lewat. Kalau di Sabah Sarawak 42 hari. Jadi kalau lewat, prosedur dia lebih panjang dan menyusahkan. Itu terpaksa siasat dan sebagainya. Jadi in order for them dapat dalam tempoh itu, so yang pedalaman ni kesian, dia orang jauh, kos yang tinggi, terpaksa datang ke pejabat JPN. So instead
mereka datang, kami pergi ke tempat dia. Itu di bawah program Menyamai Kasih Rakyat. Itu dah dirasmikan. Bagus sebenarnya. Okey, selain daripada itu, mungkin apa usaha JPN sendiri untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada keluarga Malaysia ini sendiri? Dari segi mungkin aplikasi melalui secara atas talian ke bagaimana, Tuan? Untuk makluman, mungkin ramai yang dah tahu, Yang Mohd Menteri telah pun memaklumkan dalam Parlimen dan juga di dalam banyak majlis, kita ke arah program Identity Digital Nasional. Kita ke arah digital identity. Dalam tempoh insya-Allah dalam 2-3 tahun lagi. Maksudnya dengan digital identity, kalau tuan-tuan terlupa bawa kad pengenalan, pergi ke urusan bank contohnya, tak perlu bawa lah. Okey, ni saya baru tahu. Boleh semak. Sebab kita risau kalau nak pergi mana kena jugalah nak bawa. Tapi fizikalnya kena ada. Kena ada. Takut di tempat yang offline. Okey. Maknanya kena bawa jugalah, tak boleh tinggal. Cuma macam tadi kata dia sebut, kalau dulu kita risau kalau tak bawa tu kita dah hilang arah dah. Sekarang ni digital juga boleh digunakan. Contohnya kalau polis tahan, kita terlupa bawa IC. Kita melalui digital, kita dapat sahkan individu. Yang paling penting yang online ni, bisnes online yang selalu kena scam. Without the digital identity, banyak orang kena scam. Tapi dengan digital identity, dia sangat susah untuk buat scammer atau scam apa-apa urusan penipuan dan sebagainya. Okey. Tapi pada masa while waiting, sementara menunggu digital identity ni sebab dia big program, infrastruktur yang besar, kita ada beberapa inisiatif on apps ni. Maksudnya orang ramai untuk kelahiran, daftar kelahiran, daftar kad pengenalan 12 tahun, boleh online dulu. Tapi masih kena datang. Cuma proses di kaunter tu dah jadi pendek. Kerana mereka telah isi maklumat lebih awal. Itu antara apps. Semakkan warga negara sebut tadi kan. Orang yang mahu warga negara terpaksa call dan sebagainya. Sekarang ni boleh semak secara online. Tak perlu datang dan sebagainya. Dapatlah, ini membantu kita dapat maklumat itu lebih cepat dan juga dapat diakses dengan lebih mudah. Satu lagi saya tertarik berkaitan tentang sijil kematian. Prosedur dan juga revolusi yang dilakukan oleh pihak JPN sendiri. Saya melihat bahawa JPN melakukan revolusi yang besar juga untuk memajukan lagi prosedur dan juga pengurusan. Dalam konteks sijil kematian ini bagaimana pula? Adakah ada revolusi yang dilakukan? Kalau dulu kita kena pergi ke balai dululah. Banyak sangat prosedur tu satu persatu nak kena pergi kan. Sekarang bagaimana? Of course, orang ramai kena faham kematian ni kebanyakan ada setengah orang menggunakan kematian ni untuk tujuan penipuan dan sebagainya. Mereka diklaim mati dan sebagainya. So, dia sebab bila daftar kematian dia ada prosedur keselamatan yang tertentu. Report polis yang kita dah tambah baik ialah bila dah buat report polis, laporan polis secara online itu akan terus update rekod kita di JPN. Jadi maksudnya untuk dapatkan sijil kematian, kalau mereka dah buat laporan polis, mereka tidak perlu lagi mengisi apa-apa borang. Mereka datang ke JPN, kita dah dapat pengesahan daripada polis, kita terus print sijil. Yelah, sebab kalau dulu saya kena tunggu bagi polis bawa pula report itu ke JPN, isi borang lagi sekali. Ambil masa lagi. Betul. Sekarang tak. Sekarang Banyak dah pengurusan. online. Okey, baik, menyentuh tentang identiti ni. Macam mana kita nak letakkan identiti ni kekal terpelihara dari sudut perspektif tanggungjawab oleh pemilik dokumen sendiri, iaitu pengenalan diri kita. Boleh Tuan bagi sedikit orang kata tips lah dalam kita menjaga kita punya sesuatu yang memang sangat penting. Kadang-kadang orang pandang remeh kan, sebab dah ada dalam wallet, tak kisahlah kan. Dan tentunya kita memang warga negara Malaysia. Ya, lepas tu sampai rosak tu. Bagaimana Tuan? Yang rosak tu memang tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau berlaku mungkin dalam kita punya production card tu mungkin ada satu dua kecacatan lah. Tetapi untuk makluman pengacara, setakat ini dah hampir 200,000 lebih kurang peratus kehilangan kad pengenalan setahun. Kita keluarkan lebih kurang 23.7 juta kad pengenalan sekarang bagi rakyat Malaysia. Around 1% yang hilang setiap tahun purata. So walaupun 1%, tapi figure dia besar, 200,000. So, kita sangat bimbang lah. Takut ada yang menggunakan kesempatan menjual dan sebagainya. Dan sebab kita denda kali ketiga kerana cuai tu, kita denda tinggi sikit, 1,000. Maksudnya kali ketiga hilang 1,000, tidak ada maaf. Kalau cuai. Tetapi kalau jenayah ataupun bencana, kita tak kenakan denda lah. So this prosedur kita dah implement dah 2 tahun dan nampak orang dah mula sedar kerana denda semakin tinggi dan mula menyimpan dengan baik. Aspek kecuaian dah semakin kurang. Banyak yang hilang sekarang ni more on jenayah ataupun bencana. Okey, baik, ini adalah usaha cukup mudah dilakukan dan kita perlu juga berjaga-jagalah. Kad pengenalan sangat penting dan kita perlu kad pengenalan sahaja, tapi kita kena jagalah. Betul. Dan di hujung ini bersempena dengan HPN 2022 di harapan terakhir Tuan sendiri supaya rakyat bersama-samalah kita hadir ke hari pendaftaran negara ini dan lakukan tanggungjawab dan lebih cakna tentang isu-isu berkaitan tentang pendaftaran negara ini.
Saya menyuruh orang ramai kalau yang berpeluang datang ke JPN untuk melihat pameran itu dan juga mendapatkan diskaun-diskaun dan juga ini gambar-gambar kita ni. Jadi tadi sebut satu keluarga mesti kena ada satu rumah. Ini kena buat ni. Kena buat lepas Tapi kalau ni. permintaan tinggi mungkin kena tunggu sikit lah sebab kita nak panggil rekod dia daripada lama kan. Umur 12 tahun khasnya macam umur saya ni kena pergi ke pusat rekod. Di situ jugalah. Tapi kena cari, ambil masa sikit lah. Cuma kepada orang ramai saya ingin sekali lagi mengingatkan agar dapat menjaga dokumen-dokumen pengenalan diri ni dengan hati-hati, khasnya musim-musim banjir ni. Kalau dapat simpanlah sijil lahir, sijil apa-apa sijil yang berkaitan dalam keadaan yang baik ataupun tempat yang selamat supaya mereka ni dapat memastikan kita sama-sama menjaga dokumen diri kita dengan baik, dengan selamat. Itu yang paling penting sekali. Maknanya Tuan, program ini akan berlangsung pada hujung minggu ini juga akan dibuka. Ya, kita dah start dah 1 Oktober sampai hujung bulan. Okey. Banyaklah isian, saya kata ada pengisian yang melibatkan staf saja, kaki tangan, ada pengisian yang melibatkan orang awam. Yang saya cerita hari ini dah tentang orang awam. Dan untuk pengurusan foto kenangan ni bagaimana? Akan dilanjutkan? Kalau permintaannya tadi tu kan kita hebahkan ramai nak eksklusif buat. ni, eksklusif. Okey. Kita kena eksklusifkan dia lah dalam sebulan. Maknanya Kalau selepas sebulan tu dah tak boleh buat dah. Tak boleh. Tak eksklusif dah lah. Inilah masanya untuk kita abadikan Acik Mas. Seorang satulah rakyat Malaysia kena ada foto ini letak dekat rumah. Okey, boleh ke website ataupun laman sesawang Jabatan Pendaftaran Negara untuk dapatkan foto kenangan terindah. Kalau nak buat sendiri pun tak apa, nak buat untuk keluarga pun boleh juga. Ya betul. Saya buat ni memang untuk keluarga. Saya sendiri, keluarga saya dan juga keluarga family, keluarga belah bapa dan mak saya. Menariknya sebab saya tak sempat jumpa atuk dulu. Jadi bila ada foto itu kan, jadi kenapa daripada zaman muda dia ambil yang daripada awal itu, memang mengambil kenangan lah satu saya kira koleksi yang sangat berharga untuk keluarga. Ya, saya tak pernah terfikir untuk buat ataupun untuk dapatkan foto kenangan terindah ni. Jadi inilah masanya untuk anda tuan-tuan dan puan ataupun bawalah keluarga untuk dapatkan satu koleksi foto ini untuk diletakkan ataupun diabadikan dekat rumah kita. Betul. Saya ingatkan macam mungkin Jabatan Pendaftaran Negara tak ada dah koleksi-koleksi lama kita yang muka darjah 6 lama sangat tu. tadi kan. Rupa-rupa tadi sudah ada daripada tahun 1800. 1896. Yang paling menariknya kita nak tengok koleksi wajah Mat Kilau. Mat Kilau. Yang mungkin tak pernah tengok. Alah, Wajah sebenar. Model sebenar. Kalau boleh bawa lah. Itulah baru nak tengok kan. Tak apa. Itu boleh disaksikan di JPN di Putrajaya, di Jabat Putrajaya, dan insyaAllah banyak lagi perkara-perkara menarik akan dilakukan dan kita doakan supaya Jabatan Pendaftaran akan terus maju, berevolusi dengan keadaan digital sekarang dan mempermudahkan segala urusan daripada rakyat. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Saiful Yazan bin Alwi, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Bahagian Operasi atas perkongsian yang cukup menarik ini. Jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama. Diskaun tadi. Kita ni dengan diskaun ni pantas ni kan. Pantas, bergerak pantas untuk dapatkan potongan 50% untuk kad pengenalan yang mungkin dah hilang. Okey. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, jangan pergi mana-mana Ana. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Okey. Jajah aspirasi keluarga Malaysia, pameran kementerian ni sukan ada, sukan rakyat jualan IKS World, di Karnival Kerjaya kita berjumpa. Mau kita pergi ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni 9 pada 7 hingga 9 Oktober 9 pagi hingga 9 malam di Dataran Seri Jompo, Bandar Seri Jompo ni 9. Mau terajah. Bila kita tengok je video itu tadi, kita dah rasa macam gembira sikit dan boleh tarik nafas lega, khususnya ibu bapa, sebab hari Sabtu boleh merancang apa sahaja aktiviti anak-anak maupun keluarga. So dah tak payah fikir dah. Dah kembali jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kali ini singgah di Negeri Sembilan pula. 7 hingga 9 Oktober ini di Negeri Sembilan, dan pastinya salah satu pameran ataupun agensi yang akan terlibat sama iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan saya dikabarkan ada sesuatu menarik yang akan dibawa oleh Jabatan Pengangkutan Jalan ini tentang pelancaran bantuan lesen memandu keluarga Malaysia bersempena dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Negeri Sembilan. Kita terus bersama berhubung dengan Datuk Zailani Haji Hashim, merupakan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Dini, Chat.
Terima kasih Datuk kerana Selamat sudi pagi. meluangkan Salam. masa pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa Selamat. pagi ini, Datuk. Datuk, kita nak terus melihat tentang satu program yang akan dijalankan ini, program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia. Mungkin Datuk boleh kongsikan serba sedikit latar belakang di sebalik program ini. Pertama-tama sekali, terima kasihlah saya ucapkan kepada nama khasnya Dini Chat bagi ruang saya bercerita sikit tentang apa yang dikatakan dengan bantuan lesen memandu keluarga Malaysia ni. Dia punya akronim dia BLKM. So, untuk makluman para pendengar, penonton siaran bernama pada pagi ini, sebenarnya BLKM itu sendiri telah pun melalui beberapa fasa rebranding. Bermula dengan awalannya kita namakan program JBJ Bersama Rakyat. Lepas tu kita rebrand SKSJ, satu komuniti, satu JBJ. Lepas tu PLMP, Bantuan Lesen Memandu Prihatin. Dan sekarang ditambah baik lagi, di rebranding dengan adunan-adunan resepi yang lebih menarik, lebih membantu mereka-mereka yang akan mendapat lesen memandu B2, bukan lesen memandu semua, B2 ni dengan nama BLKM, Bantuan Lesen Kenderaan Memandu Keluarga Malaysia lah. Jadi kalau dilihatkan kepada intipati sebenar pelaksanaan pengujudan BLKM ni, semata-mata untuk kita reach out kepada mereka-mereka di luar sana dalam golongan B40 yang berpendapatan rendah, yang taraf ekonomi dia boleh jadi ada constraint untuk ditingkatkan, kurang daripada tiada lesen memandu B2 ni. Jadi kita di JBJ melihat inilah ruang peluang untuk kita jajarkan peluang-peluang mereka untuk memiliki lesen memandu B2 ni melalui program yang dikatakan BLKM, Bantuan Lesen Memandu Keluarga Malaysia ni. Ianya juga selaras dengan hasrat YBPM kita, aspirasi keluarga Malaysia teguh bersama, memberi ruang dan peluang kepada golongan-golongan yang terlibat dalam aktiviti gig ekonomi. Kita tahu kita baru saja melalui fasa yang agak pelik, pandemik COVID-19 hari itu, di mana setengah-setengah pada sektor ekonomi kita ditransform daripada conventional way of doing things, iaitu kita nak makan, kita pergi ke kedai, masa tu semua kedai tutup. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam gig ekonomi mengambil peluang ni, terlibat dalam aktiviti penghantaran makanan, P-hailing, melalui penggunaan motosikal yang ada lesen B2 ni lah. Walaupun kita pun dah melalui fasa, dah lepas dah fasa pandemik tu, kita melihat keperluan kepada mereka-mereka di luar sana untuk menjalankan penglibatan dalam P-hailing ni. Mereka perlu memiliki lesen motosikal B2 150cc ke bawah, dan atas dasar itulah kita jajarkan mereka-mereka yang di luar bandar juga, iaitu puan luar bandar ni, untuk memiliki dengan selesa, mudah dan tidak orang kata apa, memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk memiliki lesen memandu kelas B2 ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama istilah bantuan itu sendiri. Boleh Datuk bagi gambaran bagaimana dari segi bantuan yang bagaimana akan diberikan untuk dapatkan bantuan lesen keluarga Malaysia ni? Okey, sebenarnya BLKM atau Bantuan Lesen Memandu Keluarga Malaysia ni pada dasarnya dari segi SOP-nya, dari segi pemilihan lokasi untuk test, untuk ujian, untuk belajar, memang kita mengikuti model-model sebenar asal di Institut Memandu yang kita gariskan sekarang. Cuma kos dia saja berkurangan sebab mereka-mereka yang dipilih untuk mengikuti program BLKM ni ada syarat sebenarnya. Satu, secara sahnya memanglah warga negara Malaysia. Dua, mereka-mereka ni tidak cacat. Tiga, mereka ni berumur 16 tahun ke atas. Empat, mereka ni tidak ada kes-kes jenayah berupa kes jenayah. Kelima, tiada notis-notis saman dengan JBJ
polis. Keenam, mereka ini tidak ada lesen memandu sebelum pada ni. Sebab itulah peluang kita bagi kepada mereka yang akan memiliki lesen B2 ni supaya manfaat sepenuhnya lesen yang kita baginya. Seterusnya, mereka ni menerima bantuan zakat jikalau adalah. Tapi kalau mereka tak pernah menerima bantuan zakat, ini menunjukkan mereka ni dalam kluster tidak mampu. Tapi jikalaulah mereka yang dalam list nama yang kita terima ni tidak penerima bantuan zakat ke, tidak terlibat dalam bantuan bajikan Malaysia, bantuan keluarga Malaysia prihatin, tidak menjadi suatu bentuk syarat utama sangat. Tapi yang penting keluarga mereka adalah warga negara Malaysia, tidak ada kecacatan yang boleh menghalang mereka untuk membawa kenderaan motor ni. Itu antara, dan tidak terlibat dengan jenayah. Itu antara teras kepada sebarang permohonan untuk mendapat program B2 ni. Memang berbentuk people centric lah. Memang kemudahan yang amat ketara dia punya ruang dan peluang kita bagi untuk penerima lesen B2 ni. Baik Datuk, sebenarnya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi boleh cari tahu dekat laman web ataupun laman sesawang JPJ itu sendiri ya. Ya betul, dan boleh pergi terus ke JAKM Negeri Sembilan hujung minggu ni untuk terus bersama dengan Jabatan Pengetuan Jalan ini untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Terima kasih banyak-banyak Datuk Zailani Haji Hashim, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia, atas perkongsian satu Indonesia cukup sangat baik ini. Dan selepas ini kita nak bersambung lagi berkata tentang topik yang menarik juga. Ini tentang kita nak terbang suka berjalan ni. Untuk pengembara ataupun traveller, sesuatu yang memudahkan anda juga. Tapi kita akan bercakap lebih lanjut sekejap saja lagi lah. Kita nanti rehat seketika. Jangan pergi mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Merchant Trade Money. Ini memang sesuatu yang penting khususnya untuk pengembara ataupun traveller, orang yang seperti suka saya ini mengembara. Sesuailah saya berada di sini untuk bertanya kepada orang belanja. Sikit tadi. Okey, kita bersama dengan Puan Akila Amir Hamzah, seorang naib Presiden Korporat Pembangunan Perniagaan bagi Merchant Trade Asia Sedia Berhad. Assalamualaikum, selamat datang. Salam, terima kasih. Cantik orangnya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey. Biar saya tanya dulu. Okey, silakan. Sebab kita ni suka berjalan kan. Alah-alah dah berjalan sebab kita sudah melalui fasa. Kalau berjalan kita tahu pertukaran mata wang sangat penting dan ianya semua selalu perlu pantas dan perlu segera. Bercakap tentang semua nak di hujung jari. Ya betul, dan kita membeli, perlu membayar semua. Betul, kita perlu menjadi seorang traveller and savvy traveller. Dalam konteks ini bagaimana Puan melihat sendiri tentang keperluan digital teknologi ini sangat penting bagi savvy traveller ini sendiri. Okey, terima kasih untuk soalan tu. So kita tahu sekarang ni kita berada di mode hybrid, di mana ada setengah kedai menerima pembayaran menggunakan kad ataupun QR lah, QR, e-wallet dan sebagainya. Ada juga kedai yang masih menerima pembayaran gunakan wang kertas, masih lagi. So jadi di sini kami ada produk Merchant Trade Money Card
yang boleh digunakan di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Macam tadi cakap, nak tukar duit kan, dah tak payah nak queue lagi dah. Boleh tukar melalui telefon sahaja kerana dalam aplikasi ni kalau kita nak tukar duit 24 jam kita boleh tukar. 24 jam. Tersedia 24 jam. Memudahkan, sangat memudahkan. Kalau kita tengok sekarang perkhidmatan pembayaran secara digital khususnya e-wallet itu sendiri semakin rancak. Di mana-mana pun rancak. Bagaimana rancak sambutan? rancak. Dan kami juga sambutan mereka yang sudah menggunakan Merchant Trade Money e-wallet ni sendiri. Okey. Sehingga kini kami mempunyai lebih daripada 350,000 pelanggan di mana mereka mengembara, mereka keluar negara lah ni kita cakap konteks kita mengembara keluar negara. Mereka tidak lagi mengunjungi mana-mana penguruk wang kalau kita boleh kata. Mereka lebih selesa menukar currency melalui telefon kerana dalam aplikasi kita tersedia 20 currency yang berbeza-beza. Kalau saya boleh nyatakan sikit, antara currency yang kita ada adalah Jepun, negara yen, lepas tu Indonesia, rupiah dan lain-lain lagi lah. Saya sebagai pengembara selalunya bila nak tukar mata wang ini, kita akan lihat mana penguruk atau tempat yang paling murah, paling rendah dan paling terbaik lah nilainya. Saya pergilah. Sembunyi di hujung jari je. Sekarang kalau Merchant Trade sendiri, bagaimana dalam konteks ini? Okey, jadi yang best lah pasal kami ni kerana boleh setkan rate alert. Rate alert di dalam tu. Jadinya kalau nak pergi ke Indonesia dalam masa 3 bulan lagi, jadi bolehlah menabung, beli sikit-sikit. Kerana kapasiti kita boleh sehingga RM50,000. Wallet size tersebut lah maksud saya. You boleh set rate alert nak pergi Indonesia tadi tu, boleh beli, buat simpanan sikit-sikit, bila nak fly nanti baru gunakan kad tersebut untuk membuat pembelian. Okey, saya nak tahu dengan lebih detail lagi apa istimewanya Merchant Trade Money e-wallet ni berbanding yang lain. Apa yang lain daripada yang lain? Pengguna ni. Okey. Jadi di sini apa yang saya boleh kongsikan, kebanyakan daripada kita mempunyai kad Visa. Okey, kad Visa, kad Mastercard dan sebagainya lah. Maksudnya kita mempunyai kad debit kita sendiri. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa kita pergi ke luar negara, kita masih tetap tak gunakan kad tersebut. Kita masih lagi pergi ke penguruk wang. Kerana kita pergi ke penguruk wang, kita dapat kadar tukaran yang lebih baik. Maksudnya you tahu apa yang you belanja. So dekat sini Merchant Trade ni adalah penguruk wang lah. Jadinya kami menyediakan secara digital. Dah tak payah nak bawa kereta tadi pergi tengok berapa rate dan sebagainya. Di hujung jari saja. Tengok rate hari ni cantik, bagus, kita boleh buat pembelian secara terus. Cepat apply sekarang. Cepat apply. Boleh sangat. Okey, mungkin boleh bagi kongsikan sama bagaimana untuk kita apply untuk dapatkan Merchant Trade Money. Cara untuk mendaftarkan kad ni sangat mudah lah. Kami di Merchant Trade mempunyai 97 cawangan ataupun yang tu boleh orang kata secara fizikal lah. Tapi kalau nak register di hujung jari boleh juga. Utama sebenarnya. Boleh keluarkan telefon anda, boleh pergi ke iOS ataupun ke Google Play Store untuk download dan juga register lah di sana. Baik, dalam konteks kaedah pembayaran itu nanti kan kerana ia dalam konteks digital. Biasa kalau saya keluar negara tu, biasa mereka ada bentuk kad yang disimpan dalam sistem telefon mereka sendiri. Seperti Apple Pay dan sebagainya, virtual. Dalam konteks ini bagaimana pembayaran itu dilakukan nanti? Okey, di sini kami ada physical card. Physical card. Jadi physical card ni dia ada 2 method lah. Yang pertama, kita boleh pergi ke negara tersebut untuk menggunakan mata wang asing. Tadi kita ambil contoh kita pergi ke Indonesia. Yang keduanya, kalau kita nak membeli barangan secara atas talian. Okey, so kalau kita pergi beli dekat website Amazon, dia akan minta kita bayar guna USD. For example lah, saya bagi contoh saja. Jadi kalau kita nak bayar guna USD, kita perlu memastikan kita ada duit USD di dalam wallet ni. Macam mana caranya? Masukkan duit daripada bank ataupun cash ke dalam akaun e-wallet. Step kedua, beli currency USD tersebut. Step ketiga, pergilah dekat website tersebut, belilah. So dia ada hybrid. Tadi kita start conversation kita dengan hybrid kan. So dia boleh gunakan secara hybrid, online dan juga offline. Jadi bagaimana kita nak dapatkan Merchant Trade Money card ini?
Okey. Selepas membuat pendaftaran di apps ke bagaimana? Okey, so bila kita dah buat pendaftaran melalui apps tadi, kad akan dihantar dalam masa 7 hari bekerja di alamat yang berdaftar. Tapi kalau rasa nak daftar hari ni juga, nak dapat hari ni, boleh je kunjungi ke mana-mana cawangan merchant trade. Boleh dapat terus lah. Kalau Boleh dapat physical. terus. Okey, selain daripada itu juga, ni soalan yang saya kira sangat penting. Memandangkan ini soal duit, duit ni soal keselamatan. Dasar keselamatan di dalam sistem merchant trade ini bagaimana? Okey, jadi kami sendiri memang dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menjalankan perniagaan ni. Jadi in terms of keselamatan tu semua saya rasa telah terjawablah kalau kita cakap kita dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri. Maknanya siapa je yang layak? Macam Dini saja ke yang layak untuk apply? Saya sebagai contohnya lah, sebagai orang suri rumah ataupun mereka yang mungkin jarang keluar ke luar negara, bagaimana? Boleh berurusan dengan Merchant Trade Money e-wallet juga? Boleh. So produk dan servis ni kita buka kepada semua, kepada semua, maksudnya daripada 12 tahun ke atas sehingga umur berapa-berapa je lah, boleh daftar, tak ada masalah. Kalau kita sendiri tidak ada fasiliti kewangan, ada di antara kalangan kita, keluarga kita yang tidak ada fasiliti simpanan wang, boleh jadikan ini tempat simpan duit, sebab dia datang kad kan, dia ada akaun, boleh letak duit kat dalam tu dan boleh track pembelanjaan juga tadi. Of course, itu boleh. yang menarik dia. Ini satu usaha cukup mudah dilakukan oleh syarikat tempatan dan saya menarik kerana digunakan digital itu sebagai medium utama dan pastinya untuk 5-10 tahun akan datang pasti akan ada pelan rancangan lebih besar lagi di Merchant Trade sendiri. Bagaimana? Betul. Kami turut menyahut cabaran kerajaan Malaysia atau untuk mentransformasikan atau mendigitalisasikan perniagaan kami. Jadi kami baru sahaja launch kami punya hybrid wallet bersama dengan M-Bank Islamic, wallet capacity yang lebih besar iaitu RM50,000. Kalau sebelum ni saya boleh kongsi wallet kami adalah RM20,000 sahaja. Itu adalah baru-baru inilah yang kami lancarkan. Okey, mungkin sedikitlah daripada Puan Akila sendiri, kenapa perlu bertukar kepada Merchant Trade Money e-wallet? Okey, saya tak adalah kata untuk bertukar, tapi bagi saya, saranan saya kepada pengembara digital atau pengembara baru nak jadi digital, perlu ada kad ni. Kerana kad ini didatangkan sekali dengan multi currency. Saya pasti puan, tuan, you pun tak ada lagi jenis kad macam ni dekat dalam dompet you. Saya pasti di luar sana pun sama juga. Jadi kad ini yang bagusnya, yang berikan keistimewaan tu ialah digital multi currency, yang saya rasa perlulah satu keluarga wajib ada satu. Cukup mudah sebenarnya nak daftarkan, bukan susah pun. Sebab tadi ada dua cara. Digital sekarang pun boleh buat. Jadi kita buat sekarang, lambat lagi. Kejap lagi kita akan buat. Maknanya perkhidmatan yang disediakan dalam Merchant Trade Money e-wallet ni, selain daripada orang kata pembelian, pembayaran, perkhidmatan lain seperti billing dan sebagainya pun boleh juga kita gunakan? Boleh, tak ada masalah. So dekat dalam tu kita ada beberapa features yang lain di mana macam tadi kalau kita boleh tengok video tu, kita pergi makan sama-sama kan, kita nak split bill, kita boleh buat yang tu. Lepas tu tadi cakap pasal pembayaran bill, nak bayar syabas, bayar kita punya bil-bil lain lah, bil-bil utility yang lain, boleh, tak ada masalah. Kita sediakan bill payment juga di dalam itu. Okey, senang sekarang ni semua di semua hujung digital jari. je macam ni ni. Baik, di penghujung ini mungkin Puan boleh kongsikan di akhir-akhir di bagaimana bagi mereka yang masih lagi belum mendaftarkan, belum lagi memiliki pesanan kepada mereka, khususnya ni hujung-hujung tahun ni ramai nak pergi travel, nak bergerak ke luar negara ni kan. Rancangan 3 tahun tertunggak pandemik tu kita carry forward. Ramai dah macam plan saya setiap bulan tu nak pergi. Betul. So kita tak memang kita sendiri jangan cerita orang lain, kita sendiri pun memang eager kita nak keluar negara, nak bawa keluarga kita yang dah lama terperuk lah kan duduk dekat sini, jalan juga dalam Malaysia tapi dekat luar tu kita lagi nak pergilah. Jadi pesanan saya kepada mana-mana travelers, pengembara yang sebelum bergerak ke negara tersebut, pastikan buat perancangan yang rapi lah, bukan sahaja beli flight tiket tu menggunakan cashless. Sekarang ni nak bayar pun kena guna kad dan sebagainya. Kita nak pergi ke sesuatu negara pun kita kena apply visa. Bukan semua negara tapi ada negara. Jadi visa ni perlu dibayar menggunakan currency yang berbeza. Jadi kad ini memang dapat membantu anda. Yang ketiga,
anda pasti akan pergi ke penguruk wang untuk menukar mata wang asing tadi. Jadi apalah salahnya tinggalkanlah traditional method tu, beralih ke arah konvensional menggunakan kad macam trade money. Betul. Dan saya memang galakkan jugalah gunakan digital dan kad ini. Kalau pergi ke negara Eropah secara khususnya, majoriti tempat dah beralih. Pergi ke China, negara China pun sama juga. Beli dekat kedai tepi jalan pun dah guna kad saja, tak adalah guna cash. Jadi ini kemudahan kepada anda, khususnya betul. traveller. Satu lagi perkhidmatan pembayaran digital baru untuk anda aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Kita cubalah segalanya di hujung jari. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Akila Amir Hamzah selaku Naib Presiden Corporate dan Pembangunan Perniagaan Merchant Trade Asia yang berhad kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Apa khabar Malaysia dah pun sampai hujungnya dengan lagu macam alamak. Alamak, kena bye-bye, kena tinggalkan. Tapi saya tak sabar lagi sebab banyak lagi soalan sebab kita suka berjalan. Tak apa, kita borak tepi lah. Kita borak tepi lah. Esok seperti biasa, jangan lupa 9 pagi Apa Khabar Malaysia akan bersama anda. Saya Dina Syamsuddin. Okay, saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat tinggal.